Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada minggu ini kita akan sambung lagi subtopik kita yang bertajuk pergerakan otot rangka dalam sistem muskuloskeletal bahagian 2. So, objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini adalah yang pertama, mereka cipta model yang menerangkan tindakan dan fungsi otot ligamen dan tendon semasa pergerakan anggota badan. Yang kedua, menjalankan eksperimen untuk menguji kekuatan tulang. Yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji berkaitan antara komposisi kalsium dengan ketempatan tulang. Dan yang terakhir sekali, berkomunikasi mengenai penyakit berkaitan sistem muskuloskeletal. Namun untuk dua objektif ini, iaitu menjalankan eksperimen, kedua-dua eksperimen ini telah pun kamu semua jalankan. Jadi pada kali ini kita akan buat perbincangan mengenai eksperimen ini. Mula-mula sekali kita tengok tindakan dan fungsi otot, ligamen dan juga tendon. Okey. So untuk subtopik ini sebenarnya untuk pelarasan dokumen pelarasan yang terbaru dia menyatakan bahawa kamu tidak perlu menguasai objektif ini disebabkan kita ada kekangan PDPR Jadi tapi tak apa, cikgu akan pergi sekali lalu Sepatutnya kamu semua kena bina model ini model otot, ligamen dan tendon menggunakan kayu, menggunakan belon dan juga menggunakan getah. Jadi kita nak tengok perwakilannya sebab mungkin soalannya akan keluar dalam peperiksaan lah. Kalau kita tengok ini merupakan struktur asal kita punya otot, ligamen dan juga tendon. So kita boleh nampak yang ini tendon terletak di sini di hujung otot, ligamen di sini. Ni otot, otot bicep, otot tricep. Kita ada ni humerus di tulang. Kita juga tendon lagi sekali di sini. Kita ada tulang radius dan juga tulang ulna. Kita tengok perbandingannya kalau di sini. Kalau di model, kayu ini mewakili tulang lah. Kayu mewakili tulang. Ni ada kayu, ada 3 kayu. Ini mewakili tulang scapula. Ini tulang humerus dan ini adalah radius dan juga ulna lah. So fungsi tulang adalah untuk menyokong tubuh. Seterusnya kita tengok belon. Belon berada di sini So belon mewakili otot bicep dan juga otot tricep. Fungsinya adalah untuk mengecut dan mengendur untuk menggerakkan tulang. Seterusnya kita ada gelang getah di sini. Gelang getah yang dilekatkan bersama dengan skru 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 atau paku tekan. So dia mewakili fungsi ligamen. Ligamen adalah fungsinya untuk menyambungkan tulang dengan tulang. Tulang dengan tulang disambung oleh ligamen. Kalau kita ada benang, di sini kita ada benang di sini yang mengikat belon ini, dia mewakili tendon, iaitu menyambungkan tulang dengan otot. Okey. Seterusnya kita pergi kepada eksperimen kekuatan tulang dengan menggunakan model gulungan kertas. So sebagaimana yang kita tahu, kamu semua dah pernah buat eksperimen ini, cuma cikgu gantikan tiup kaca dengan gulungan kertas. So kita pakai gulungan kertas yang rongga dan juga gulungan kertas yang padat. Okey. So eksperimen ini penting untuk kamu lakukan sebab kita tak tahu sama ada mungkin eksperimen ini akan ditanya semasa ujian amali nanti bulan 9. Kita tak tahu. Kita buatlah, kalau kena pandai dah buat kan lepas ni. Okey. So dalam eksperimen yang penting adalah kamu memahami tujuan eksperimen. Okey. Dan juga kamu tahu menulis hipotesis. Itu tak ada masalah, itu mudah. Okey. Cuma cikgu nak tekankan penulisan pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah, kamu tidak boleh tulis macam hari tu ramai yang hantar laporan tulis gulungan kertas. Dia tak boleh bila pemboleh ubah, kamu mesti ada kualiti ataupun kuantiti. Kualiti tu apa? Kualiti tu ni jenis. Jenis ni kita panggil sebagai kualiti. Okay. Kalau kuantiti ni bilangan, panjang. Tak boleh kata root kaca saja. Tak boleh. Kita kena tahu apa yang kita nak
ubah dan apa yang kita nak malarkan. Okay. So untuk eksperimen ni kita tukarkan tube kaca kepada gulungan kertas, kita tukarkan pemberat kepada sudu. Okay. Okay, so eksperimen ni kamu pun dah buat kan, senang kan? Tak ada masalah. Okay, kita tengok kepada. Okey, sekarang kita tengok untuk perbincangan bagi eksperimen ini. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia tanya soalan ni yang pertama adalah model manakah yang lebih kuat dan alasan anda. Okey, kebanyakan kamu tulis, kamu katakan model yang kedua, yang pertama, gulungan kertas padat kan. Gulungan kertas padat lebih kuat kerana dia lebih tebal apa dan sebagainya. Okey. So sebenarnya kamu kena kaitkan bila alasan adalah pemerhatian. Pemerhatian tu yang kita perhatikan adalah berapa banyak sudu yang mampu dia tampung. So jawapannya adalah gulungan kertas padat lebih kuat kerana mampu menampung lebih banyak sudu. Okey, so semakin bertambah kepadatan tulang, semakin bertambah kekuatan tulang. Okey, biasalah. Kalau tulang padat dia akan lebih kuatlah. So, penulisan kesimpulan kena nyatakan sama ada hipotesis diterima ataupun tidak. So, kesimpulannya adalah hipotesis diterima. Semakin bertambah kepadatan tulang, semakin bertambah kekuatan tulang. Okay, so, kekuatan tulang kita tengok ya. Tulang merupakan tisu hidup yang membaiki sendiri secara berterusan. Maksudnya setiap kali tulang mengalami kecederaan ataupun sebagainya, dia boleh membaiki dirinya sendiri secara berterusan. So, tulang ni terdiri daripada bahagian luar yang keras, jaringan kolagen, bahan mineral, salur darah dan sumsum tulang. Okay, sumsum tulang ni yang kat tengah tu lah. Yang korang beli gearbox tu, yang kurang sedut tu. Tu sumsum tulang lah. Sumsum tulang tu adalah tempat di mana terhasilnya sel darah merah. So, tulang yang kuat adalah tulang yang padat. So, kalau dia padat, dia kuat. Kalau dia poros, dia akan jadi tulang yang lemah lah. So, kepadatan tulang yang berkurangan akan menyebabkan osteoporosis. Osteoporosis ni di mana badan kita kekurangan mineral seperti kalsium dan juga vitamin yang menyebabkan tulang kita jadi rapuh. Okay, so osteoporosis. Seterusnya kita tengok eksperimen perkaitan komposisi kalsium dengan ketumpatan tulang. Okay, so dalam eksperimen ini kita gunakan dua jenis larutan iaitu cuka dan juga air suling. Air suling lah sepatutnya, tapi sebab kamu buat eksperimen ni di rumah, kamu gunakan air pipe. Itu pun tak mengapa, tak ada masalah. Okey. So untuk pemboleh ubahnya adalah pemboleh ubah yang kita gunakan tadi, cikgu dah nyatakan jenis larutan yang berbeza iaitu larutan cuka dan juga air pipe. Okey, cikgu nak ingatkan semula pasal penulisan pemboleh ubah. Ingat, mesti ada kualiti ataupun kuantiti. So, ini kualitinya adalah jenis. Okey. So, dan juga ketumpatan. Okey. So, ketumpatan tulang yang kita boleh perhatikan adalah sama ada tulang itu kekal dalam bentuk asal ataupun berubah semasa kita cuba lenturkan. Okay. So, untuk pemboleh ubah yang dimalarkan, kita malarkan jenis. Okay, sebab cikgu dah nyatakan pada kamu, tulang tu kalau kamu guna tulang peha, dua-dua mesti guna tulang peha. Sebab kalau kita tak malarkan jenis tulang, ketumpatan tulang bagi setiap jenis tulang adalah berbeza. Okay, macam cikgu nyatakan dulu, setulang rawan kan. Tulang rawan tu yang warna putih kat dada tu, tulang tu memang boleh lentur. Tak sama dengan tulang peha. Okey. Okey, seterusnya kita tengok perbincangan eksperimen ini. Okey, untuk perbincangan eksperimen ini, untuk soalan pertama, ramai yang silap menulis. Ramai yang tulis kata bahawa tulang dalam bekas yang direndam dalam air pipe lebih kuat kerana mengandungi kandungan kalsium yang tinggi. Kita tak boleh cakap macam tu. Bila kita menulis perbincangan, mestilah berdasarkan pemerhatian. Cikgu nak tanya, bolehkah kamu perhatikan kandungan kalsium? Tak boleh kan? Kandungan kalsium kita tak boleh perhatikan. Kalsium ni benda kecil, kita tak nampak.
Yang kita boleh perhatikan adalah apa yang terjadi kepada tulang itu semasa kamu lenturkan. Sama ada bila kamu lenturkan tu, tulang tu tak apa-apa, ataupun tulang tu bengkok, ataupun tulang tu patah. Okey. So, untuk perbincangan ini, kamu mesti menyatakan bahawa tulang dalam bekas yang direndam dalam air paip lebih kuat kerana ia tidak melentur ataupun dia tidak patah apabila dilenturkan. Okey. Seterusnya, cuka digunakan dalam eksperimen ini kerana bahan berasid boleh mengurangkan komposisi kalsium dalam tulang. Okey, sebab asid dia boleh bertindak balas dengan kalsium. Terutamanya kalsium karbonat, dia boleh menyebabkan kalsium karbonat bertukar menjadi kalsium oksida dan juga membebaskan karbon dioksida. So, dia punya struktur sudah berubah. Okay, seterusnya, semakin bertambah komposisi kalsium, semakin bertambah ketumpatan tulang. Maksudnya kandungan kalsium yang tinggi, maka ketumpatan tulang akan bertambah. Jadi, semakin bertambah kandungan kalsium tulang, semakin bertambah ketumpatan tulang. Okey, dan akhir sekali, hipotesis diterima untuk kesimpulan, semakin bertambah kandungan kalsium dalam tulang, semakin bertambah ketumpatan tulang. Seterusnya kita tengok perkaitan komposisi kalsium dan ketumpatan tulang. So, kalsium ini diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Kalsium merupakan mineral yang sangat penting yang kita boleh perolehi daripada produk tenusu seperti susu, keju, yogurt. Dan juga kita boleh dapat yang paling murah adalah ikan bilis. Okay, penyerapan kalsium dibantu oleh vitamin D3. Okay, tanpa vitamin D3, kalsium sukar untuk diserap oleh kita punya tulang. So, sumber vitamin D3 yang paling mudah adalah cahaya matahari. Ya, sumbernya begitu percuma. Sebab itu kalau kamu nak mendapatkan tulang yang kuat, jangan lupa untuk duduk di bawah cahaya matahari. Jangan terperap di tempat yang gelap. Okay, so semakin tinggi kandungan kalsium, semakin meningkat ketumpatan tulang. Sebab itu kamu digalakkan untuk minum susu setiap hari untuk menambahkan kekuatan tulang kamu. Okay, dan akhir sekali kita tengok penyakit berkaitan sistem musculoskeletal. Okay, so sebagaimana tadi kamu dah jumpa penyakit osteoporosis. So osteoporosis ni merupakan penyakit reput tulang, kata B. Ramlee. Okay, so simptom dia adalah tulang porus. Tulang porus ni maksudnya dalam tulang kita tu kosong. Sepatutnya dalam tulang kita ni ada sumsum tulang, ada semua, tapi dia kosong. Okay, tulang ringan dan mudah retak. Selalu orang osteoporosis ni kan, angkat barang berat sikit, mulalah tulang pinggang tergeliat lah, jatuh longkang sikit, boleh jadi patah kaki lah. Okay, so puncanya adalah kekurangan vitamin D, kalsium dan juga fosforus. Okay, dan untuk perempuan pula tiada rembesan hormon estrogen. So, estrogen sangat penting dalam pada perempuan lah. Sebab itu osteoporosis ni banyaknya menyerang 50% menyerang wanita. Sebab itu wanita ada susu khas. Dia kena minum aniline. Tak ada susu khas lelaki tapi perempuan ada susu aniline. Sebab perempuan lebih terdedah kepada penyakit osteoporosis. So, rawatan dan pencegahan adalah pemakanan yang kaya dengan vitamin D, kalsium dan fosforus. Bagaimana tadi cakap, susu. Tapi kalau kamu ni jenis tak suka susu, makan je lah bilis. Sedap kan? Bilis ni murah kan berbanding kalau nak beli susu. Okay, kena buat senaman anti-gravity untuk menambahkan jisim tulang. Anti-gravity ni macam senaman lompatan. Melompat selain daripada menambahkan jisim tulang pada kamu yang belum berhenti pembesaran, untuk kamu berpeluang jadi lebih tinggi. Sebab itu kalau orang dulu cakap kalau nak tinggi kena banyak makan bilis dengan banyak melompat. Okay, seterusnya penyakit kedua adalah distrofi otot. Okay, so distrofi otot ni adalah otot merosot sehingga lemah dan tidak boleh bergerak. Otot lemah. Okay, so punca dia adalah mutasi genetik pada kromosom X. Ini penyakit genetik lah. So dia tak ada cara lain untuk rawat atau cegah. Kita cuma hanya bantu dia dengan suntikan steroid. Okay, untuk merangsang otot bergerak. Okay. Dan seterusnya adalah arthritis. Ini adalah penyakit biasa untuk orang tua, iaitu radang sendi, di mana sendi dia bengkak, sakit dan keras. Okey. Macam go out. Macam go out lah penyakit dia. Okey, so terus dia punya punca adalah pengumpulan asid urik pada sendi. So bila sendi kita bergerak, asid urik akan berkumpul pada sendi. So asid urik ni boleh menyebabkan dia jadi keras macam kristal lah. Tu yang jadi dia sakit bila asid urik ni berlebihan.
Okay, so seterusnya adalah membran synovial bengkak dan radang ataupun rawan haus. Bila rawan haus, jadi tulang bergesel antara satu sama lain, itu pun boleh menyebabkan kesakitan pada sendi lah. Okay, so rawatan dan pencegahan dia paling mudah lah adalah mengekalkan berat badan ideal. Sebab bila kita terlampau berat, sendi kita akan bekerja dengan lebih keras untuk menampung kita punya berat. Jadi itu menyebabkan pengumpulan asid urik berlebihan. Dan pengambilan glukosamin bagi membantu pembinaan rawan. Nah, ini bagi masalah rawan yang haus. Maka setakat itu saja perbincangan kita untuk minggu ini. Semoga kamu semua dapat manfaat daripada video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu. So, tinggalkan sikit komen dekat bawah tu sebagai tanda kamu hadir. Okay, sekian saja. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.